Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kalau suara jelas boleh respon. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma amin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-183. Wahai orang-orang yang beriman, kamu telah diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang dihormati yang dipertua Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir, Ustaz Mujahid bin Ahmad Zakwan. Seterusnya Timbalan yang dipertua 1 Ustaz Hazim, Timbalan yang dipertua 2 Raisah Ustazah Anissa Ngah, barisan AJKT pimpinan sahabat-sahabiah, ikhwah dan akhwat yang berada di hadapan maupun yang berada di sebalik kaca handphone. Kalau tengok handphone lah, kalau di laptop ke, di sebalik kaca laptop lah. Ala kulli hal, semoga kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa di bawah rahmat dan lindungan Allah. Pertama dan selamanya, sama-sama kita menghadirkan merafakkan kesyukuran kehadrat ilahi di atas limpah dan kurnianya. Hari ini, malam ini, kita dapat bersamalah di atas nikmat nyawa, nikmat dapat bernafas. Hari ini kita masih lagi mampu untuk hidup dan diberikan rezeki untuk berada di dalam bulan yang paling mulia, iaitu bulan Ramadan. Yang mana dalam bulan Ramadan ini, dalam Al-Quran yang disebutkan tujuan yang paling utama adalah untuk mencapai takwa. La'allakum tattaqun, untuk mencapai takwa. Maka untuk mencapai destinasi itu ataupun tujuan itu, Allah telah memberikan banyak galakan. Antaranya iaitu disyariatkan amalan-amalan khusus di bulan Ramadan, amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Bahkan Allah menggadakan pahala-pahala bagi perbuatan fardu di bulan Ramadan, seolah-olah ataupun seakan 70 kali ganda di bulan biasa. Jadi itu antara galakan yang Allah berikan agar kita terlatih, terbiah di dalam bulan Ramadan ini, supaya kita menuju ke arah takwa. Bahkan bukan setakat itu, di dalam bulan Ramadan juga disebutkan sebagai bulan Al-Quran, kerana bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Maka bulan Al-Quran, bulan yang sangat digalakkan untuk membaca Al-Quran. Bahkan bukan sekadar membaca, memahaminya, mentadaburnya, menghayatinya dan mengamalkannya. Maka sebab itu bagi orang-orang biasa, mungkin sebelum ni
baca Quran seminggu sekali. Tapi bila masuk bulan Ramadan boleh baca hari-hari. Bahkan bukan setakat baca hari-hari, boleh tadabbur makna. Jadi waktu bulan Ramadan ni lah belajar lagi banyak tentang Al-Quran dan Islam, lalu mengarahkan diri dengan ilmu, dengan sebab ilmu ataupun sebab tadabbur itu untuk mencapai takwa. Tapi bukan setakat galakan. Itu galakan tadi. Bukan setakat galakan. Dalam Islam ada juga tarhib, ada juga targhib. Jadi dalam satu hadis yang biasa kita dengar, hadis yang sangat penting bila kita memasuki bulan Ramadan ni, dan kita kena ingat betul-betul selalu, iaitu satu hadis yang apabila Nabi menaiki mimbar, Nabi berdoa, 3 doa, dan salah satunya adalah doa iaitu celakalah bagi mereka yang memasuki bulan Ramadan, kemudian apabila dia keluar dia tidak mendapat pengampunan, lalu mereka mengaminkan. Maka itu perkara yang perlu kita ingat dan menjadi motivasi supaya kita mendapatkan takwa dan mengelakkan kita daripada celaka apabila kita keluar daripada Ramadan ini tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini insya-Allah satu lagi amalan mulia dalam bulan Ramadan yang insya-Allah diganda dengan pahalanya, iaitu menambahkan ilmu kita. Belajarlah dengan kita. Alhamdulillah hari ini kita akan sama-sama meneruskan tafakuh kita dalam kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh karangan Al-Fadil Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili. Setelah sebulan lebih lah. Ana ingat dulu sebelum ni last awal Mac tengah Mac. Lama dah sambung kan. Sebulan. Dia alhamdulillah dapat sama semula lah, walaupun sekadar online kan. Ala kulli hal, insya-Allah kita santai-santai lah. Malam ni Ramadan biasa malam-malam kita moreh kan. Jadi santai-santai lah. Kalau sahabat sampai nak moreh, sampai tengok kitab, ahlan. Yang penting kita sama-sama faham lah insya-Allah. Baik. Hari ni kita sambung pada bab pembahagian hukum, surat 121. Sebelum ni kita dah masuk dalam hukum hakam syarak. Baik. Jadi sebelum kita masuk, kita refresh sikit. Apakah itu hukum? Hukum kalau paling mudahnya kita ambil takrif yang paling famous lah, iaitu di si ulama usul fiqh, huwa khitabullah ta'ala al-muta'allaku bi af'alil mukallafin bil iqtida' aw at-takhir aw al-wati', iaitu khitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf, sama ada dengan tuntutan iqtida' ataupun pilihan at-takhir ataupun al-wadi', peletakan. Jadi au kat situ sebahagian ulama menyebutkan au di situ litanwi' ataupun litaqsim, untuk menyatakan bahawa hukum ni ada dia punya pembahagian-bahagiannya. Au itu adalah makna au dari lughah lah. Jadi hari ini kita masuk dalam aqsamul hukum, bahagian-bahagian hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. Aqsamul hukmi, bahagian-bahagian hukum. Yang qasimul hukmi asy-syar'i, yang qasimu al-hukmu asy-syar'i kama tabayyana min ta'rifihi qismain. Terbahagi hukum syarak seperti mana yang telah dijelaskan daripada takrifnya, takrif yang kita baca sebelum tadi, kepada dua bahagian, iaitu al-hukmu taklifi
wal hukmul wad'i, hukum taklifi dan juga hukum wad'i, yang kita akan pergi lebih terperinci dan insya-Allah lepas ni. Lianna kalam asy-syari' lianna kalam asy-syari'i al-muta'allaq bi af'alil mukallafin imma ala sabili talab atau at-takhir atau ala sabili al-wad'. Kerana kalam syari' itu kalam Allah lah. Ianya berkaitan dengan perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf itu, para mukallaf, sama ada di atas jalan tuntutan ataupun pilihan, ataupun di atas jalan wad'i, perletakan. Kalau ingat ana terangkan sebelum ni, wad'i ini yang Allah letakkan begitu hukumnya. Ataupun kalau dari sudut lugawi, istilah dia al-ja'lu, al-wad'u ay al-ja'lu, telah dijadikan begitu. Fa in kana muta'alliqan bi fi'lil mukallafi ala jihati talab aw at-takhir, maka sekiranya ia berkaitan dengan perbuatan mukallaf daripada sudut tuntut ataupun pilihan, fahuwal hukmu taklifi, maka ia adalah hukum taklifi. Wa in kana muta'alliqan bi fi'lil mukallafi ala jihatil wad'i, fahuwal hukmul wad'i, maka dan sekiranya ianya berkaitan dengan perbuatan mukallaf di atas sudut wad'i, maka ia adalah hukum wad'i. Kalau sahabat-sahabat ingat, di akhir kelas yang sebelum ni, Ana dah buat apa ni, mind map sikit kan, bahagian hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi sama ada at-talab ataupun takhir. Jadi talab ada dua, at-talab ataupun al-iqtida' lah. At-talab, talabul fi'l dan juga talabul tark. Kalau talabul fi'l terbagi dua lagi, jazim ataupun ghairu jazim, ataupun kadang-kadang disebutkan lazim atau ghairu lazim. Begitu juga talabul tark, jazim dan juga ghairu jazim. Kalau talabul fi'l jaziman, maka itu adalah wajib. Talabul fi'l ghairu jaziman, itu adalah an-nadb. Kalau talabul tark jaziman, itu adalah haram. Haram ataupun hurum. Kalau talabat tark ghair jazim, makruh, karaha. Kalau takhir, maka adalah harus. Adapun al-wad', dia berkaitan dengan beberapa perkara, antaranya sebab al-mani' dan juga asyar'. Itu tiga yang utamalah. Kemudian ditambah lagi beberapa seperti sah, batil atau mufasid, dan beberapa perkara dan beberapa yang lain lah. Kalau nak ikut dirangkumkan ada 10. Ada 10 lah hukum batin ini. Cuma biasanya bagi pemula kita akan belajar 5 je lah. 5 tadi. Adapun lagi 2 anda dah sebut sebelum ni, tambahan lagi 2, dan ada lagi 3 cuma anda tak sebut sebelum ni. Nanti boleh tengok balik akhir kelas sebelum ni, anda ada buat sikit huraian ringkas. Baik, kita masuk kepada hukum taklifi. Al-hukmu taklifi. Hukum taklifi huwa maqtada talabu fi'lin min al-mukallafi aw kaffahu an fi'lin aw takhirihi aw takhiruhu bainal fi'li wa kaffu anhu, iaitu apa yang mencakupi hukum taklif ini, iaitu apa yang mencakupi tuntutan buat, tuntutan untuk buat daripada mukallaf, ataupun kafu, tuntutan tahan daripada buat, tuntutan tahan daripada perbuatan itu, anil fi'l, ataupun pilihan takhir, memilih tuntutan itulah tuntutan pilih di antara buat ataupun tahan daripadanya.
Ni dia pakai sirah kaf pula, tahan. Kalau sebelum ni dia pakai tark, tinggal kan. Jadi sebenarnya anda dah apa, terangkan apa beza tark dengan kaf. Ingat lagi? Ada ingat lagi? Ingat at-tark ataupun talabut tark, bila dia minta tinggal, biasanya pemahaman kita seolah-olah bila kita tinggal satu arahan untuk tinggal tu, contoh kita diarahkan untuk tinggal daripada minum arak, ataupun tinggal daripada berzina, adakah sepanjang kita tinggalkan arak, tinggal zina ni, kita dapat pahala? Kita tengah tak buat zina, tengah tak minum arak ni, dapat pahala tak? Tak dapat pahala. Bila dapat pahala? Bila ada ujian ataupun godaan tu. Maka sebab tu sebagai ulama, terutama ulama mutaakhirin, dia akan guna istilah al-kaf, tahan, iaitu bila akan dapat pahalanya bila ada ujian dan kita tahan ujian tu. Bila kita diuji, digoda, kita tahan ujian tu ataupun juga godaan tu. Itu talabul kaf. Okey, misal talabul fi'al. Contoh misal talabul fi'al. Contoh tuntut buat wa aqimus solah, dan dirikanlah solah, kutiba alaikumusiyam, furidu alaikumusiyam, khudh min amwalihim sadaqah, ambillah daripada harta mereka sedekah, iaitu zakat. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, perintah untuk melaksanakan haji. Ufu bil uqud, penuhilah akad-akad kamu ataupun janji kamu. Ufu bil uqud ni akad lah. Wa mithalu talabil kaf 'anil fi'l, contoh untuk tuntut tahan daripada satu perbuatan. Wala taqtulunna nafs allati harramallahu illa bil haqq, janganlah kamu membunuh suatu jiwa, yakni satu manusia yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Kecuali dengan hak ni contohnya seperti qisas, maka itu hak diberikan oleh Allah. Bila orang tu bunuh seorang, dia boleh bunuh balik. Ada tiga lah, ada tiga dalam hadis, buat tiga, antaranya qisas lah, antaranya perang. Hurrimat alaikumul maitah waddam wa lahmul khinzir, diharamkan ke atas kamu semua bangkai dan darah dan juga daging khinzir. La yaskhar qaumun min qaum, dan janganlah kamu hina satu kaum daripada satu kaum. Wala taqrabu zina, dan jangan mendekati zina. Itu semua contoh untuk tuntutan supaya tahan. Wa mithalu maqtada takhiril mukallaf bain al-fi'l wa tark, contoh yang menuntut untuk pilih di antara buat dan juga tinggal. Fala junaha alaihima fi maqtadat bihi. Ayat ni ayat tentang apa ni, tebus salat lah. Cuma ada kesilapan sikit itu. Dia tulis surah An-Nisa ayat 101 kan. Itu surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 229. Silap sikit. Fala junaha alaihima fi maqtadat bih. Itu ayat surah Al-Baqarah. Ayat tentang talak, dalam part ni ceritakan pasal tebus salat lah. Jadi tebus salat ni harus bahasa detailnya adalah, cuma ini contoh. Falaisa alaikum junahun taqsaru minas salah. Ini keharusan untuk qasar solat. Wa idza halaltum fastadu, ini keharusan untuk berburu selepas bertahallul. Selepas bertahallul lah. Fa idza qudiyatis solah fantashiru fil ard, apabila selesai solat, maka bertebaran di bumi, iaitu buatlah apa-apa, buat berniaga dan sebagainya. Itu keharusan yang diberikan oleh Allah. Jadi ini contoh, dua contoh yang terakhir ni adalah contoh, antara contoh dalam kaedah usul
iaitu apa yang selepas perintah, al-amru ba'da tahrim yufidul ibahah. Ini kaedah lah, kaedah usul. Perintah selepas pengharaman membawa kepada harus. Cuma ada khilaf. Ada sebahagian kata perintah kepada al-amru ba'da tahrim, perintah selepas pengharaman, ada yang kata wajib, ada yang kata sunat, dan ada yang kata kembali kepada hukum yang sebelum ia diharamkan. Yang ini, yang last ni adalah yang rajih, yang paling rajih lah, arjah, iaitu hukum perintah selepas pengharaman itu adalah kembali kepada hukum asal sebelum ia diharamkan. Contohlah ayat ni, fantasi fil ard tu, sebelum solat tu pun memang hukumnya dah harus. Berburu sebelum bertahallul tu, sebelum pengharaman waktu bertahallul tu, hukumnya memang harus. Dalam dalil-dalil yang lain, ada yang dalil yang selepas pengharaman tu hukumnya menjadi wajib. Okay. Wa summiya hadha an-naw' hukman taklifiyan. Dinamakan jenis ini sebagai hukum taklifi. Hukum taklifi. Kenapa? Li'annahu yatadammanu taklif bi fi'lin aw tarki fi'lin aw takhiri bainihima. Kerana apa dinamakan hukum taklif? Kerana ianya memberi taklifan ataupun memberi tanggungjawab ataupun mempertanggungjawabkan dengan suatu perbuatan, ataupun dipertanggungjawabkan supaya meninggalkan perbuatan itu, ataupun dipertanggungjawabkan supaya memilih di antara keduanya. Lakin akan tetapi ada satu sikit lah, satu benda yang disebutkan sikit, itlaqut taklif alal mubahi huwa min babit taglib. Akan tetapi itlaq yang taklif, disebutkan taklif ke atas mubah, ke atas hukum harus, itu adalah daripada sudut taglib, min babit taglib, menggolibkan, membiasakan. Apa maksud babit taglib ni? Apa maksud min babit taglib ni? Jadi kalau tengok dalam kitab usul fiqh karangan Syekh Abdul Wahab Khalaf, dia sebutkan taglib ni apa, iaitu apabila disebutkan satu daripada dua ataupun daripada tiga. Satu daripada dua ataupun daripada tiga, itu taglib. Maksudnya bila walaupun kalau ikut orang fikir harus ni dia tak jadi taklif ataupun tanggungjawab, sebab bila sebut tanggungjawab ni dia adalah satu keberatan yang diturunkan atas kita. Bila buat benda tu jadi satu benda berat yang diberatkan, ditanggungkan kat atas kita. Tapi takhir ni dia jadi tak jadi tanggungan. Kau nak buat ke, kau tak nak buat ke, itu pilihan kau. Dia tak ada keberatan atau tanggungan. Dia tak ada, itulah tolak tu. Dia just pilihan, nak buat tak buat. Dia tak ada taklif. Kalau kita taklif kan kita ada macam tanggungjawab memberatkan kita kan. Tapi bila tengok daripada satu sudut, ia adalah kenapa diletakkan sebagai min babit taglib, untuk memasukkan, menggolibkan mubah ni sebagai salah satu hukum daripada hukum-hukum taklifi. Sebab kalau benda tu tak diperintah untuk buat atau tak diperintah untuk tinggal, mesti ada satu hukum, itu hukumnya adalah mubah, boleh pilih mana. Baik, selesai hukum taklif. Sekejap je. Wal hukmul wad'i, kita masuk pula hukum wad'i. Okey. Kalau hukum taklif tadi, di sisi Mu'tazilah sebagainya adalah 4 je. Dia ada wajib, sunat, makruh, haram. Dia tak ada harus. Sebab dia kata harus ni bukan taklif.
Itu si sebagai Mu'tazilah. Baik, hukum wati huwa maqtada wad'i syai'in sababan li syai'in aw syartan lahu aw mani'an minhu wa nahwu dhalik mimma sayati. Iaitu apa yang merangkumi peletakan sesuatu sebagai sebab kepada sesuatu yang lain, ataupun syarat kepada sesuatu yang lain itu, ataupun larangan kepada sesuatu yang lain itu. Ini tiga yang disebut awal tadi, tiga utama tu. Jadi disebutkan wad'i kerana ini adalah hukum yang telah diletakkan. Kalau kita tengok dalam mata kitabnya, kitab yang menerangkan penggunaan hukum wad'i, makna kenapa dia diletakkan sebagai nama hukum wad'i ini, dalam syarah Kaukabil Munir disebutkan makna wad'i ni anna syar'a wad'a umuran ya'rafu inda wujudiha ahkamu syara' min ithbatin aw nafin. Iaitu syarak telah meletakkan satu perkara. Wad'i ni, wad'a, letak. Syarak ni telah meletakkan satu perkara yang mana dengan perkara itu diketahui kewujudan suatu hukum. Dengan perkara itu diketahui kewujudan suatu hukum syarak. Daripada sama ada hukum itu sama ada untuk mengisbatkan hukum itu ataupun menafikan hukum itu. Dengan perkara itu tadi boleh terkait dengan hukum syarak, iaitu hukum taklifi yang 5 itu, sama ada mengisbatkan hukum tersebut ataupun menafikan hukum tersebut. Maka biasanya sabab ni menjadi isbat terhadap satu hukum. Mani' ni boleh menjadi nafi terhadap hukum tersebut. Dan beberapa yang lain lah. Kalau nak sebut ada 10 tu kan. Begitu fokus kat beberapa yang disebut ni. Misalul sabab, qauluhu ta'ala, faman syahida minkum asy-syahr falyasum. Ni ayat menjadi sebab kenapa kena puasa. Siapa yang melihat di kalangan kamu bulan, siapa melihat bulan di kalangan kamu, maka puasalah. Jadi ra'yu syahr menjadi, melihat bulan itu menjadi sebab kenapa kena puasa. Faru'yatul hilal, maka melihat hilal bulan itu sababun liwujubi shaum, menjadi sebab kepada kewajipan berpuasa. Wa qawluhu subhanahu aqimis shalah liduluki syams, dengan solat bila duluk syams, duluk matahari. Fadukhulul waqt sababun liijabi solati zuhur. Masuk waktu ni menjadi sebab kewajipan, diwajibkan solat zuhur. Wa hadha ghairu maqdurin lil mukallaf. Ini adalah sebab yang mukallaf tidak ada kudrat terhadap perkara tersebut. Ghairu maqdurin. Mukallaf tak ada kudrat ataupun tak boleh kawal benda tersebut. Wa qawluhu azza wa jalla, idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Bila kamu hendak mendirikan solat, maka basuhlah muka kamu dan tangan-tangan kamu sehingga ke siku. Fa iradatu iqamati shalah, maka kehendak untuk menunaikan solat, sababun fi ijabil wudu, menjadi sebab kepada pewajipan supaya berwuduk. Wa qawluhu ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Dan pencuri lelaki dan pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangan mereka, tangan-tangan mereka berdua. Ja'ala sirqah sababan fi ijabi qat'i yadis sariq. Ayat ni menjadikan perbuatan mencuri itu sebagai sebab kepada wajibnya supaya memotong tangan pencuri itu. Wa qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qatala qatilan falahu salabuhu. Ay ma yakun ma'al qatil
min malin wa silahin wa mata'in, iaitu apa yang bersama dengan pembunuh itu daripada harta, daripada apa ni, bukan pembunuh, sorry, orang yang join perang. Qatil tu tentera lah, orang yang pergi berperang. Yang ni qatil membunuh kan, orang yang berperang mesti membunuh kan, macam itulah. Jadi apa yang bersama dengan orang yang dibunuh itu daripada harta ataupun pedang, senjatalah, ataupun harta-hartanya, mata' harta-hartanya. Sebab kadang-kadang orang dulu ni dia pergi perang, kadang-kadang dia bawa harta-harta dia. Dia bawa harta-harta, dia bawa dompet dia, bawa emas perak dia. Ja'ala qatil menjadikan ayat ini menjadikan pembunuhan orang yang dibunuh itu sababan fi istihqaqi salabuhu, fi istihqaqi salabihi, menjadi sebab terhadap berhaknya dia terhadap salab, barang peninggalannya, barang yang ditinggalkan olehnya. Jadi orang yang bunuh dia, apa yang ada pada dia tu, itulah berhak dia, itulah hak dia. Wa kullu hadhihi asbab maqdurah lil mukallaf, maqduratun lil mukallaf. Ini semua adalah sebab-sebab yang mukallaf mampu. Jadi ada dua sebab ni, boleh jadi apa ni, yang ada mukallaf ada kudrat, boleh jadi sebab yang mukallaf tak ada kudrat. Wa mithalu syarat qauluhu ta'ala walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ja'ala al-istita'ah al-maliyah wal badaniyah syartan liijabil hajj. Ayat ini menjadikan kemampuan dari sudut harta ataupun badan. Harta ni bukan semata-mata dia ada duit, mampu pergi sana dan mampu menampung hidup kat sana lah. Bahkan termasuklah dalam istita'ah maliyah itu, bila dia pergi haji, anak-anak dia tak kelaparan lah. Kalau dia ada tanggungan dia, termasuklah isteri dia kalau dia pergi seorang kan, tak lapar. Kalau dia duit dia tu hanya mampu menampung dia perjalanan dia kat sana, tapi anak-anak dia terbiar, isteri dia terbiar, maka tak, sebenarnya dia tak mampu lagi. Istita'ah maliyah wal badaniyah, kemampuan jasmani lah. Syaratan liijabil hajj, menjadi syarat kepada wajibnya pergi haji. Jadi orang yang tak cukup, tak ada istita'ah maliyah wal badaniyah ni, tak wajib lagi pergi haji walaupun rukun. Masalahnya sekarang ni, nak kumpul duit pergi haji tu bagi orang yang commoners, ataupun sebutan B40 ataupun M40 bagi yang bawah-bawah ni, memang tunggu tua lah. Itu pun tak jamin, orang tua pun tak mampu lagi kan. Doa lah semoga kita sampai. Cuma masalahnya sebab masalah sistem sebenarnya, masalah sistem ekonomi lah. Cuma kita tak cerita kat sini lah, so kita cerita tempat lain. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allah salata man ghairi tuhurin, min ghairi tuhurin. Allah tidak menerima solat tanpa bersuci. Ja'ala at-taharah syartan fi qubulis salah. Jadi nas ini, hadis ini menjadikan taharah itu, bersuci itu sebagai syarat untuk solatnya diterima. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tiada nikah, la nikah ni ai la yasihun nikah, tidak sah nikah di sisi jumhur lah. Kalau di sisi Hanafiyah dia bukanlah yasih, tapi la kamal, la kamalan nikah, tidak sempurna nikah, kecuali dengan wali dan juga dua saksi yang adil. Jadi wali dan dua saksi yang adil ni di sisi jumhur menjadi syarat untuk sah nikah. Adapun di sisi Hanafiyah,
dia tidak menjadi syarat sah. Sah je nikah tu tanpa ada wali dan juga syahadah. Syahadah pula apa ni, dua orang saksi. Dia cuma tak sempurna tapi sah nikahnya. Sebab tu Hanafi dia boleh nikahkan perempuan, boleh nikahkan diri sendiri. Tu Hanafiah lah. Kita mazhab Syafi'i. Nanti jangan pula nak pandai kau nak nikahkan diri sendiri. Maka menjadi syarat ja'ala huduril wali wasyahidain syartan fi sihhati aqdi nikah, fi sihhati aqdi zawaj. Hadis ni menjadikan datangnya wali itu dan dua saksi. Datang tu hadir dan melihat benda tu. Datang walaupun bertongkat ke berkerusi roda ke, yang penting ada. Menjadi syarat sahnya akad nikah. Wa kullu hadhihi syurutin maqduratin lil mukallaf. Semua syarat-syarat ni adalah syarat-syarat yang mukallaf ada kudrat, mampu terhadap mukallaf. Wa hunaka syartun ghairu maqdurin lil mukallaf. Di sana juga ada syarat yang tak boleh ditanggung oleh mukallaf. Yang mukallaf tak ada kudrah untuk buat lah, tak mampu, bukan di bawah kawalan mukallaf. Mithlu bulughil hulum lintiha'il wilayah ala nafs. Contohnya baligh hulum, mimpi keluar iman itulah sebagai syarat berhentinya ataupun tamatnya wilayah, tanggungan wali ataupun tanggungan ayahnya lah terhadap dirinya. Wa bulughir rushd li nifadhil uqud, dan juga baligh rushd, sampainya kecerdikan rushd, untuk dia sebagai syarat dia boleh untuk membuat akad nifas. Cuma ni ada perbahasan ulama lah, khilaf. Sebahagian ulama kata rushd ni bukan syarat, tapi sebahagian kata sebagai syarat. Majoriti kata syarat lah. Sebab ayat Quran sebut, ayat pasal hutang tu panjang tu kan sebut rushd ni dia berkaitan dengan safi, orang yang hilang cerdik. Tak semestinya rushd ni budak, safih ni orang yang hilang cerdik ni, tak ada kecerdikan ni, tak semestinya bila tak sampai rushd tu tak semestinya budak. Kadang dia dah baligh tapi dia hilang cerdik, boleh jadi mungkin sebab mental macam tu. Wa mithalul mani' al-maqdur lil mukallaf. Contoh mani' yang boleh dibuat ataupun ditanggung oleh mukallaf, bukan ditanggung, boleh dikawal oleh mukallaf. Mukallaf ni ada kudrat untuk mengawalnya. Contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yarithul qatil, tidak mewarisi orang yang membunuh. Ja'ala syari' al-qatla mani'an minal mirath. Maka Allah menjadikan bunuh itu sebagai satu mani', pelarang daripada orang yang membunuh itu menerima miras. Wa huwa maqdurun lil mukallaf. Maka ianya adalah benda yang mukallaf ni boleh kawal. Contoh lain terutamanya dalam bab perundangan, bab menjatuhkan hukum, bab qada ni, ada satu kaedah bila orang yang yang melaksanakan satu perbuatan ataupun satu action tu atas pilihan dia, walaupun action tu menyebabkan dia seolah-olah tiada taklif. Sebagai contoh, dia minum arak lalu dia hilang akal. Orang hilang akal ni kira macam dah terkeluar daripada taklif, macam dah terkeluar kan.
Tapi disebabkan action tu adalah pilihan dia, maka pilihan dia kena menanggung sebab yang dilakukan itu. Bukan setakat minum arak tu lah, tapi contoh lepas minum arak tu dia ada bunuh orang, ataupun drive kereta langgar orang kan, ataupun buat apa-apa lah kan. Sebab tu dia mabuk tu, walaupun dia mabuk, bila mabuk itu atas pilihan dia, maka dia kena tanggung. Kalau mabuk tu bukan atas pilihan dia, itu lain cerita lah. Maka begitu je bunuh tu di atas pilihan dia, maka dia tak dapat miras tu. Wa ghairul maqdur kal ubuwah fa innaha 'inda al-jumhuri ghairul malikiyah mani'atun min al-qisas bi qatlil ab ibnahu. Yang ni contoh bagi yang mukallaf tak ada kawalan, iaitu kebapaan, iaitu diri dia sebagai bapa itu menjadi manik apa? Fa innaha 'inal jumhur, di sisi jumhur selain daripada Malikiyah, kebapaan itu menjadi manik, menjadi penghalang daripada dia dilaksanakan kisos ke atasnya. Apabila dia membunuh anaknya. Seorang bapa ni dia bunuh anak dia, kalau ikut hukum biasa, umum ayat tu, semualah kena, tak kisahlah dia bapa ke dia mak ke siapa-siapa pun, bila dia bunuh, dia kena dibunuh balik. Itu hukuman kisos. Tapi di sisi jumhur, bila bapa bunuh anak, bapa tak kena kisos, tapi kena hukum takzir lah. Sebab apa? Sebab bapa tu adalah sababul wujud anak dia. Tanpa bapa memang tak boleh wujud anak tu. Tanpa bapa tak mungkin wujud. Jadi itu antara sebabnya lah, kecuali Malikiyah. Jadi Malikiyah ni kata kenapa dia masukkan, sebab umum nas tu, tak disebut siapa-siapa kan. Jadi termasuklah bapa sekali kena kisos walaupun dibunuh itu anaknya. Jadi itu contoh yang tidak boleh dikawal, kebapaan tu. Bila dia dah ada anak tu, itu benda tak boleh kawal lah. Baik, sikit lagi, satu besi lagi lah. Puasa ni kita sekejap ni. Baik. Selesai kita faham hukum taklifi dan wad'i, kita masuk perbezaan dia. Al-farqu bainal hukmi taklifi wal hukmil wad'i. Perbezaan di antara hukum taklifi dan hukum wad'i. Hunaka farqun bainal qismaini min wujuhi thalathah. Di sana ada perbezaan di antara dua jenis tadi, iaitu taklifi dan juga wad'i, dengan tiga wajah. Tiga wajah yang kita boleh bezakan dia. Al-awwal, yang pertama, yaqsudu bil hukmi taklifi talaba fi'lin min al-mukallafi au kaffahu anhu au takhiruhu bain al-fi'li wa tark. Apa yang dimaksudkan dengan hukum taklif ini adalah minta buat perbuatan daripada mukallaf, ataupun menahan perbuatan itu daripada membuat perbuatan itu, ataupun memilih sama ada buat ataupun tinggal. Adapun hukum wad'i ini, amal hukmul wad'i fala yaqsudu bihi at-taklif aw at-takhir, tidak dimaksudkan dengan taklif ataupun takhir. Hukum taklifi memang dimaksudkan untuk buat, minta buat, atau minta tinggal, ataupun bagi pilihan nak buat atau tak nak buat. Tapi wad'i ini dia tak ada taklif untuk buat atau tidak buat, ataupun pilihan, tak ada. Wa inna ma yaqsudu bihi, adapun yang dimaksudkan dengannya, irtibatu amrin bi akharin, iaitu mengikat satu perkara dengan satu perkara yang lain, bi ja'lihi sababan lahu au syartan lahu au mani'an lahu minhu. Dia mengikat satu perkara dengan satu perkara lain, yang mana dengan ikatan itu menjadikan suatu perkara itu sebagai sebab kepada suatu sebab yang lain itu, ataupun syarat kepada suatu yang lain itu, ataupun mani'an, penghalang daripada suatu yang lain itu.
Itu ni kalau kalau kita belajar dalam lagi, ini dalam lagi lah, siapa yang dah mungkin mutawasit atau muntahi sikit, sebahagian ulama usul fiqh ni sebenarnya dia ada khilaf sikit. Jumhur kata hukum ni bagi dua lah, taklifi dengan juga wad'i. Cuma ada sebahagian yang kata hukum ni taklifi saja, tak ada wad'i. Jadi hukum yang sebab syarat manik tu dimasukkan sekali dalam hukum taklifi. Ni antaranya Imam Baidawi lah, dalam Minhaj disebut, Minhajul Usul tu. Cuma ini adalah khilaf lafzi lah. Hakikatnya semua ulama tu mengguna pakai hukum 5 tu dan juga hukum sebab manik syarat tu. Cuma hujah dia, cuma hujah orang yang rod, ulama yang katakan hukum ni adalah taklifi saja, tak ada taklifi dan tak ada wad'i ni. Tak ada taklifi, tak ada wad'i, ada taklifi saja. Antara hujahnya boleh rujuk kitab Al-Muhadzab fi Usulil Fiqh Al-Muqarran. Ni kitab kontemporari lah, antara kitab yang bahasa dia mudah untuk memahami usul fiqh Muqarran, usul fiqh perbandingan antara mazhab atau bukan mazhab, antara mazhab dan juga antara ulama-ulama usuliyin itu sendiri. Karangan Syekh Dr. Abdul Karim An-Namlah. Dia agak mudah lah, cuma dalam kitab tu dia kurang senaraikan marojek. Marojek tu kena pandai lah. Cuma dia sebut antara hujah dia, apa nama ni, hukum taklifi ni, hukum wad'i ni dia ta'alluqu syai' bi syai'in akhar tafriqan 'an taklif. Hukum wad'i ni dia adalah beza dengan hukum taklifi. Hukum wad'i ni dia untuk menta'alluqkan sesuatu dengan sesuatu, mengkaitkan sesuatu dengan sesuatu. Maka sesuatu itu dia yang kita sebut sebagai hukum wad'i ni, dia akan memunculkan sesuatu yang lain, iaitu hukum taklifi. Hukum taklifi ni dia dah muncul sendiri, 5 hukum tu kan, wajib sampai haram tu kan. Tapi hukum wad'i ni dia menjadikan sama ada sebab hukum taklifi tu muncul, itu ta'alluq dia. Kalau ta'alluq dia sebab, dia jadi sebab lah. Kalau ta'alluq dia manik, maka dia jadi penghalang lah. Jadikan hukum wad'i itu menjadikan hukum taklifi ni terhalang, ataupun syarat, jadikan hukum taklifi ni menjadi syarat dia. Jadi dia bukan, hukum wad'i ini bukan menjadi hukum yang tersendiri, tapi dia untuk menzuhurkan hukum taklifi itu. Itu ada beza lah. Itu dia kata sini, dia kurang hujah yang pertama ni lah. Wa innama yaqsudu bihi irtibatu amrin bi akhirin. Mengikat satu perkara dengan perkara yang lain, sama ada ikatan sebagai sebab ataupun syarat ataupun manik. Ini utamanya lah. Cuma yang lain tu yang contoh anda sebut tadi, sah, fasid, tu ada bahasan ulama khilaf, ada khilaf juga. Apa ni, apa yang anda sebut sebenarnya, bukan uzur, lupa dah. Anda sebut lagi dua, apa ni, hukum taklifi sebelum ni. Sorry, saya lupa pula. Lagi 3, ada qadha ataupun i'adah. Lagi 2, azimah atau rukhsah. Cuma yang lain-lain tu dia ada khilaf sikit lah. Sebahagian kata bukan hukum tinggi, sebahagian kata hukum tinggi. Ada kuliah 3 ni yang memang sepakati ulama lah, bagi yang mengatakan ada pembagian hukum taklif, hukum wad'i. Okey, yang kedua, wajah yang kedua yang membezakan antara hukum taklifi dan juga hukum wad'i. Al-mafhum min talabil fa'l aw al-kaf anhu aw takhyiri bainal amrayn fil hukmi taklifi annahu la budda min an yakuna maqduran lil mukallaf.
mafhum daripada tuntut buat ataupun tuntut tahan ataupun pilih di antara dua perkara daripada hukum taklifi ni, iaitu hukum taklifi ni nak tak nak mestilah makdurun lil mukallaf, benda yang boleh dikawal, ada kudrah bagi mukallaf untuk membuat benda tu atau untuk mengawal benda tu. Wa fi al-istita'ati ay yaf'alahu au yukaf anhu hatta yata'ti al-imtithal, iaitu dia ada kemampuan untuk mengawal benda tu, mukallaf ni, dan dia ada kemampuan untuk buat atau untuk tahan, untuk tinggal, sehingga dia boleh mematuhi perintah itu, mematuhi perintah itu. Kalaulah benda tu benda yang dia tak boleh kawal atau benda dia tak mampu nak buat, bagaimana dia nak mematuhi benda itu sedangkan benda itu adalah yata'allaqu bi af'al mukallafin, berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Itu hukum taklifi. Amal hukmul wad'i, ada pun hukum wad'i, faqad yakunu makduran lil mukallaf, kadang dia adalah benda yang mukallaf boleh kawal, wa qad la yakun makduran lahu, kadang-kadang dia tak boleh dikawal oleh mukallaf, macam yang kita dah terangkan tadi. Jadi sebab apa boleh jadi ada yang boleh dikawal mukallaf, ada yang tak boleh dikawal oleh mukallaf? Sebab apa? Sebab ianya bukan benda yang semata-mata mukallaf kena buat, tapi dia benda yang diletakkan oleh syarak untuk menzahirkan hukum kepada perbuatan tersebut. Benda tu dah diletak oleh syarak. Dulu Syams tu, benda tu bukan perintah supaya mukallaf buat, tapi benda tu sebagai panduan untuk menzahirkan hukum solat kepada mukallaf tu. Jadi itu ada beza dia. Kama taqaddam, seperti yang telah diterangkan sebentar tadi. Wa kama fil amsilah at-taliyah, seperti yang disebutkan dalam contoh-contoh yang sebentar tadilah. Fa hunaka sababun maqdurun lil mukallafi kasiyagil uqudi wa tasarrufat wa irtikabil jaraim. Maka di sana sebab-sebab yang boleh dikawal oleh mukallaf, mukallaf ada kudrat nak buat benda tu, seperti sirah-sirah, bentuk-bentuk ucapan, akad, dan juga transaksi, dan juga irtikabil jaraim, buat jenayah. Itu semua adalah benda-benda yang boleh dikawal. Fa inna siyara sababun litarattabil ahkamiha. Maka sirah-sirah itu menjadi sebab adanya hukum yang selepasnya, datangnya hukum selepas sirah-sirah tersebut. Jadi kita sirah tu menjadi sebab nak tahu satu akad itu halal ataupun haram, sah ataupun batal. Wal jaraim sababun listihqaqi uqubatiha, dan jenayah itu menjadi sebab kepada berhaknya dia untuk menerima akibat-akibat ataupun hukuman terhadap jenayah itu. Sebab jenayah tu macam yang anda cakap tadi lah, jenayah tu kalau dia atas pilihan dia, maka itu dikira sebagai makdurun. Arak tu, walaupun arak tu seolah-olah nampak bukan kawalan dia kan, bila dia dah mabuk tu bukan kawalan dia, bila dia nak bunuh orang kan, tapi bila dia mabuk tu atas pilihan dia sendiri, minum arak tu atas pilihan dia sendiri, maka dia tetap kena terima tanggungannya sebab atas pilihan dia. Wa ghairul maqdur lil mukallafi kal qarabati sababun li iras. Dan contoh bagi yang tak boleh dikawal seperti qarabah, kekerabatan. Kerabat ni menjadi sebab kepada pewarisan, sama ada furuk, usul ataupun berkaitan lah. Wal iras sababun lil milk, dan pewarisan ni menjadi sebab pemilikan. Wadulu kisyams ay az-zawalu fi muntasafin nahar, iaitu tegaknya matahari di tengah hari.
Sababun liwujubi solat, menjadi sebab kepada wajibnya solat, ai solat zuhur. Wa huma ghairu makdurin lil mukallaf. Semua ini tak boleh dikawal oleh mukallaf. Wa syaratu al makdur lil mukallaf. Tadi tu sebab ini masuk syarat pula. Syarat yang boleh dikawal oleh mukallaf. Ihdaru syahidain fi aqdi zawaj, mendatangkan dua saksi dalam akad zawaj. Kita boleh kawal benda tu. Kita boleh paksa orang. Kalau orang tak nak, orang yang boleh sepatutnya jadi saksi pun tak nak pun, kita boleh paksa kan. Contoh datang juga, kau keserudah datang juga kan. Wa taharatu syartun li sihhati solah, dan bersuci sebagai syarat sahnya solat. Itu bagi yang al-maqdur lil mukallaf. Kalau ghairul maqdur lil mukallaf, bulu hulum, seperti tadilah, syaratun li intihai wilayah ala nafs, sampainya mimpi sebagai tanda balik itu syarat kepada habisnya tanggungjawab wali di atas dirinya. Wa bulu rusydi syaratun li nifadhi tasarrufat, sampainya kecerdikan rusyd sebagai syarat dia boleh membuat transaksi. Wa huma ghairu makdurin lil mukallaf. Kedua ni adalah yang tidak boleh dikawal oleh mukallaf. Nak jadi bijak, nak balik tu, nak cerdik tu, nak sampai tahap rusyd tu, benda yang tidak boleh dikawal. Wal mani'u al maqduru lil mukallaf, dan mani' yang boleh dikawal mukallaf, contohnya qatlul warithi murithahu, pewaris membunuh yang diwarisi daripadanya. Wa ghairul maqdur lil mukallaf, contoh bagi yang tidak boleh dikawal oleh mukallaf, bagi mani', contohnya al-ubuwah tadilah, kebapaan, keadaan diri dia sebagai ayah itu, tak boleh dikawal. Dia dah ada anak, confirm dah jadi bapa. Macam itulah. Fa innaha tamna'ul qisas, ianya menghalang daripada qisas bi qatlil walid waladahu indal jumhur. Apabila dia membunuh anaknya, apabila ayah membunuh anaknya di sisi jumhur. Wa kaunul musi lahu warithan, dan keadaan dia itu, ayah itu, sebagai wasiat kepada wasiat pula apa, pewasiat kepadanya sebagai waris. Wa huma ghairu makdurin lil mukallaf. Keadaan orang yang diwasiatkan, musilahu, keadaan orang yang diwasiatkan, tu dia jadi mani', menghalang diri daripada menerima waris. Wa huma ghairu makdurin lil mukallaf. Al-thalithu la yata'allaku al-hukmu taklifi illa bil mukallaf. Yang ketiga, wajah yang ketiga membezakan hukum taklifi dengan hukum wad'i, iaitu hukum taklifi ni tidak berkaitan kecuali dengan mukallaf, hanya berkaitan dengan mukallaf saja. Wa amal hukmul wad'i, adapun hukum wad'i, fa innahu yata'allaku bil insan, maka ianya berkaitan dengan insaniyah, kemanusiaan, manusia itu sendiri. Sawaun akana mukallafan, sama ada dia ni mukallaf, ghairuhu kasibbi, ataupun dia ni bukan mukallaf, contohnya seperti budak, ataupun orang gila, wal majnun. Jadi hukum taklifi ni ada terhadap orang yang mukallaf saja. Orang dah sebut sebagai mukallaf. Orang yang tak cukup syarat sebagai mukallaf, maka dia tidak terima hukum taklifi, tapi dia terima hukum wad'i, boleh terima hukum wad'i. Contohnya, fa innahu
yathbutu fi haqqihima al-hukmu al-wad'i. Disebut di sisi Sibbi dan Majnun ni, kedua-dua ni ada haknya pada hukum wad'i. Contohnya apa? Kasihhati bai'is Sibbi, seperti sahnya baik budak-budak. Contoh lain, wa dhamanu mutalafatiha wa mutalafatihima, seperti dhaman, garanti ataupun jaminan bila dia memecahkan, merosakkan barang orang lah. Budak ni kalau pecahkan barang orang, adakah dia terlepas semata-mata dia bukan mukallaf? Tak. Tetap kena ganti, tapi yang ganti bukan dia lah, yang ganti adalah walinya. Wa thubutud dain fi zimmatihi, dan sabit hutang di atas tanggungan keduanya lah, zimmah keduanya. Kalau keduanya itu dia ada apa ni, ada berhutang kepada orang ataupun orang berhutang kepada dia, dia tetap ada haknya. Anwa'ul hukum wallahu ta'ala alam. Kita sampai situ hari ni. Okey, jadi selesai. Lepas ni kita akan masuk lebih detail setiap satu hukum tu, apakah bahagian-bahagiannya. Ada soalan apa? Ada soalan? Apa soalan dia? Alhamdulillah, Assalamualaikum Ustaz. Kalau mak dan usul ke atas yang bunuh anak atau cucu mereka, maka tak kena kisah juga ke? Kalau mak ataupun usul yang lain ke atas, dia tetap terima kisos. Kepengecualian yang jumhur sebutkan ni hanyalah pada bapa, sebab bapa ni menjadi penyebab utama kenapa adanya anak itu. Itu perbahasannya lah, kecuali Malikiyah tadi. Malikiyah kata tetap kena kisos. Sebab apa? Sebab nas Al-Quran tu umum, nas umum, tak ada taksis kecuali apa-apa. Jadi kaedah usul fiqh, al-umum baqa' ala umumihi, satu nas yang umum tu kekal di atas keumumannya selagi mana tiada dalil yang mengkhususkannya. Tapi kalau ada dalil yang mengkhususkannya, maka yang dipakai adalah taksis tu lah, muqaddam bitaksis, takdim taksis alal umum. Kalau ada taksis. Ada lagi? Tak ada. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekiranya ada apa-apa soalan lepas ni, kita boleh bincang sama lah lepas ni. Jangan segan dulu untuk bincang, untuk PM ke apa kan. Tapi kalau ada kesilapan pun, anda salah sebut atau tersalah naqal ke, boleh bagi tahu dan boleh tegur lah. Wallahu ta'ala alam. Aku qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada diri anda sendiri. Hakikatnya kedua-dua daripada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.